Geografi Tingkatan 2, Bab 3, Pengaruh Pergerakan Bumi terhadap Cuaca dan Iklim, Bahagian 2. Seterusnya kita ke cara pergerakan bumi yang kedua, iaitu secara peredaran bumi. Okey. Bumi beredar mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Satu peredaran yang lengkap mengambil masa selama 365 1/4 hari atau bersamaan 1 tahun. Mari kita lihat peredaran bumi. Sedikit info geografi, apabila berlakunya peredaran bumi, terdapat dua jenis jarak, iaitu perihelion dan aphelion. Okey, mari kita lihat. Perihelion ialah jarak bumi yang paling hampir dengan matahari dan berlaku kira-kira 2 minggu selepas solstis musim sejuk. Manakala aphelion pula ialah jarak bumi yang paling jauh dari matahari dan berlaku kira-kira 2 minggu selepas solstis musim panas. Ingat ya, perihelion ialah jarak bumi paling hampir, aphelion pula jarak bumi yang paling jauh dengan matahari. Mari kita lihat kesan-kesan peredaran bumi. Okey, kesan-kesan peredaran bumi ialah berlakunya kejadian 4 musim di kawasan beriklim sederhana. Ingat ya, tidak semua negara berada di kawasan beriklim sederhana. Antara contoh negara yang mengalami 4 musim ialah Jepun, Korea Selatan, China, Kanada, Amerika Syarikat, Perancis, Itali, Jerman, Belanda dan Australia. Iklim sederhana ialah iklim yang tidak terlalu panas atau terlalu sejuk, iaitu berhawa sederhana. Mari kita lihat kejadian 4 musim akibat peredaran bumi mengelilingi matahari. Lihat rajah yang berikut. Okey, kita mulakan dengan equinox. Equinox musim bunga berlaku pada 21 Mac. Seterusnya, solstis musim panas berlaku pada 21 Jun. Seterusnya, equinox musim luruh bermula pada 23 September. Dan seterusnya, solstis musim sejuk bermula pada 22 Disember. Okey, cara untuk kamu hafal, cikgu buat dalam bentuk nyanyian. Okey. Pakai baju sejuk, bunga-bunga rasa panas lalu luruh. Pakai baju sejuk, bunga-bunga rasa panas lalu luruh. Pakai baju sejuk, bunga-bunga rasa panas lalu luruh. Okey, pakai baju sejuk bermaksud merujuk kepada solstis musim sejuk. Seterusnya, baju sejuk yang berbunga-bunga merujuk kepada equinox musim bunga. Okey, kemudian apabila terasa panas, merujuk kepada solstis musim panas. Lalu luruh bermaksud apabila kita memakai baju sejuk tersebut terasa panas lalu kita buang. Kita buang, kita panggil luruh. Okey, luruh merujuk kepada equinox musim luruh. Semoga kamu ingat. Mari kita lihat dengan lebih terperinci kejadian 4 musim tersebut. Mari kita lihat equinox musim bunga yang berlaku pada 21 Mac. Okey, waktu equinox musim bunga, matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan khatulistiwa 0 darjah. Hemisfera utara mengalami musim bunga dan hemisfera selatan mengalami musim luruh. Hampir semua kawasan di permukaan bumi mengalami tempoh siang dan malam yang sama panjang.
Seterusnya, solstis musim panas yang bermula pada 21 Jun. Waktu ini, matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan sartan iaitu 23.1/2 darjah utara. Hemisfera utara mengalami musim panas dan hemisfera selatan mengalami musim sejuk. Kawasan di hemisfera utara mengalami waktu siang yang lebih panjang berbanding dengan waktu malam. Kawasan di hemisfera selatan pula, waktu malamnya lebih panjang berbanding dengan waktu siang. Kutub utara mengalami 24 jam siang, manakala kutub selatan mengalami 24 jam malam, iaitu antara bulan Mei hingga bulan Oktober. Seterusnya, equinox musim luruh, iaitu bermula 23 September. Semasa equinox musim luruh, matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan khatulistiwa iaitu 0 darjah. Hemisfera utara mengalami musim luruh dan hemisfera selatan mengalami musim bunga. Hampir semua kawasan di permukaan bumi mengalami tempoh siang dan malam yang sama panjang. Yang terakhir iaitu solstis musim sejuk bermula 22 Disember. Semasa solstis musim sejuk, matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan jadi iaitu 23.1/2 darjah selatan. Hemisfera utara mengalami musim sejuk dan hemisfera selatan mengalami musim panas. Waktu siang di kawasan hemisfera selatan lebih panjang berbanding dengan waktu malam. Waktu malam di hemisfera utara lebih panjang berbanding dengan waktu siang. Kutub selatan mengalami 24 jam siang, manakala kutub utara mengalami 24 jam malam iaitu antara bulan November hingga April. Seterusnya, kesan peredaran bumi yang kedua iaitu berlakunya fenomena gerhana. Terdapat dua jenis gerhana iaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Mari kita lihat fenomena gerhana bulan. Fenomena ini berlaku apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garisan lurus. Pada ketika ini, bumi akan melindungi cahaya matahari daripada terpancar ke bulan. Keadaan ini menyebabkan bulan akan ditutupi oleh bayang-bayang bumi dan menyebabkan berlakunya gerhana bulan. Jadi, proses gerhana bulan, kamu akan lihat bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Manakala, bulan akan terlindung daripada menerima cahaya matahari disebabkan oleh bumi. Seterusnya, kita lihat fenomena gerhana matahari. Gerhana matahari berlaku apabila kedudukan bulan menghalang cahaya matahari ke bumi yang menyebabkan bayang-bayang bulan melindungi bumi. Pada ketika ini, kedudukan matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garisan lurus. Gerhana matahari tidak meliputi seluruh permukaan bumi kerana bulan adalah lebih kecil daripada bumi. Gerhana penuh berlaku di zon umbra yang kecil, manakala gerhana separa terjadi di zon penumbra yang lebih besar. Jadi, fenomena gerhana matahari, kamu akan lihat bulan berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Zon penumbra adalah zon yang menerima cahaya matahari, manakala zon umbra adalah zon yang terlindung daripada matahari. Kamu boleh rujuk gambar yang berikut. Sedikit info geografi, gerhana matahari lebih singkat masanya berbanding dengan gerhana bulan. Semasa berlakunya gerhana penuh matahari, keadaan bumi menjadi hampir gelap. Pada masa ini, hanya terdapat sedikit jalur cahaya yang terang di sekeliling matahari yang dikenali sebagai korona.
Okey murid-murid, dalam bab 3 iaitu pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim, kamu telah belajar pergerakan bumi. Terdapat dua jenis pergerakan bumi iaitu putaran bumi dan peredaran bumi. Seterusnya, kamu telah belajar kesan-kesan putaran bumi. Terdapat 4 kesan putaran bumi. Pertama, kejadian siang dan malam. Kedua, perbezaan waktu tempatan. Ketiga, pembiasan angin lazim. Keempat, kejadian pasang surut. Seterusnya, kamu telah belajar kesan-kesan peredaran bumi. Terdapat 2 kesan peredaran bumi. Pertama, kejadian 4 musim. Kedua, fenomena gerhana iaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Okey semua, selamat belajar. Bye.